Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur-syukuran kita pada Allah Subhanahu Wa Taala yang memudahkan semua perjalanan kita walaupun agak sukar pada pandangan mata dan hati kita. Namun begitu banyak yang Allah pun mudahkan kepada kita. Tidak perlu kita ambil masa 2 bulan naik kapal laut bermuntah-muntahan kan. Kita naik flight yang selesa, alhamdulillah Allah pun mudahkan. Dan kita pun diberi peluang untuk menziarahi Nabi. Maka Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam Allah pun mudahkan, alhamdulillah. Buat pertama kalinya terasa sangat-sangat sedih dan sayu sebab kita dapat melafazkan salam kepada Nabi junjungan di berhadapan, alhamdulillah. Kemudian insya-Allah kita mendoakan agar dipermudahkan di sepanjang perjalanan untuk melakukan umrah nanti insya-Allah. Kalau dulu kita lihat sejarah dulu mengirim Kaabah dengan penuh kepanasan. Kini kita ada tile marmar yang tidak panas walaupun di bawah cahaya matahari yang terik. Kemudian kita safar Marwah Sa'i, Marwah tidaklah seteruk Siti Hajar mendukung Nabi Ismail dulu, ibunda kita, dalam kepanasan. Sebab itu nampak air Fata Morgana berlari-lari ketika itu seolah-olah ada air, tetapi tidak ada air pun. Allah pun mudahkan. Banyak dalam kehidupan kita Allah pun mudahkan, insya-Allah. Moga-moga kemudahan itu berterusan walaupun dalam keadaan sukar, insya-Allah. Ini sukar sebenarnya nak berkata-kata sebab selama ini berada di belakang tabir saja, masya-Allah, belakang kamera. Dan diadu-adukan Ustaz Majdi, Ya Habibi Majdi, Ustaz Haji Majdi dan juga Habibi Haji Boy. Kalau Haji Majdi, Haji Boy bagi tafsirah lagi sedap kot, bawa pengalaman. Dan alhamdulillah sekejap saja sebelum dilepaskan mikrofon ini kepada Ustazah yang dinantikan. Betul, saya tak dinantikan sebab saya tak dikenali. Betul tak kenal? Kenal? Kenal sebagai Encik Suami. Oh ni follower tetap Encik Suami. Ini alhamdulillah. Jadi kesukaran-kesukaran yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menambahkan rasa cinta dan rindu. Dengan sebab itulah kita berada di sini, masya-Allah. Dan kecintaan yang mendalam kepada baginda seharusnya diambil tauladan. Lebih bila mana kita mengenalinya dengan datangnya jasad kita di sini. Kita belajar tentang peperangan Uhud, bagaimana peperangan Uhud itu saat hampir menang, tetapi oleh kerana diuji dengan kepintaran tentera yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid ketika itu musyrikin. Namun begitu akhirnya Khalid Al-Walid ini kan hebatnya Nabi tarbiyah, hasil daripada tarbiyah dan juga kepimpinan teladan sehinggakan Khalid Al-Walid dan ramai memeluk Islam. Kemudian Khalid Al-Walid pun memimpin banyak peperangan, dan salah satu yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid adalah peperangan Yarmouk di Jordan. Ketika itu Ubaidah bin Jarrah dia punya ketua, tetapi ketua strateginya adalah Khalid Al-Walid, sehingga berjaya menakluk kota Rom ketika itu, betul, di Yarmouk. Masya-Allah, begitulah hebatnya Nabi mertarbiyah sahabat-sahabat sehingga sanggup meletakkan nyawa dan badan sebagai cagaran dalam menegakkan Islam. Begitulah kita juga belajar hari ini bagaimana mencintai pengorbanan Nabi. InsyaAllah semakin kita kenal, semakin rasa cinta dan rindu kepada Nabi. Dan yang paling penting bagaimana kita membawakan tauladan yang Nabi tunjukkan kepada para sahabat semua dalam keluarga dia untuk kita bawa pulang. Bagaimana kita nak mencorakkan keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita dalam rumah tangga kita melalui sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kalau kita lihat kepayahan itu, insya-Allah boleh mendatangkan motivasi kepada kita betapa Nabi dah tunjukkan kesukaran demi kesukaran yang Nabi lalui. Lalu kita merasakan bahawa kita sangat sukar kehidupan kita. Namun sebenarnya bila mana kita menyusuri sejarah, kita rasakan Nabi melalui fasa yang sangat-sangat mencabar, terutamanya ketika mana melarikan diri pada ketua musyrikin dan golongannya untuk membunuh Nabi. Nabi berlari naik ke bukit, ke gua. Teka apa dia? Naik ke mana? Gua Sur. Siapa pernah naik Gua Sur? Kena naik. Sebab ustazah naik Gua Sur. Malam kedua naik Gua Sur, malam taman naik ke Bukit Nur. Bayangkan, 2 bukit 2 malam. Saya pun terpaku. Kenapa saya boleh ikut sampai atas bukit? 2 malam berturut-turut. Bayangkan, orang
Dia fikir, betul tak Ustaz tak boleh naik? Ya, dah naik. Dah masuk Gua Sur. Dah masuk ke tempat Nabi bersorangan. Okay? Kemudian tempat Nabi dengan sahabat baiknya, Sayyidina Abu Bakar, menyembunyikan diri tu. Dah masuk dah kedua-dua gua tersebut. Masya Allah. Jadi kita boleh buat tak challenge ni? Malam besok naik ke Bukit Nur. Malam lusa naik ke Bukit Sur. Boleh? Bukit Nur tu, Jabal Nur tu, dengan Jabal Sur 2 kali ganda. Ada sebahagiannya bertangga, adanya tak ada tangga. Kami tiba-tiba di puncak, 2 orang sahaja atas puncak tu malam tu. Ke kiri ke kanan tak ada orang langsung. Tiba-tiba muncul lembaga. Orang tu lah yang jaga atas Bukit Sur tu, Gua Sur tu yang jaga. Yang jaga bukit tu. Kemudian untuk melalui bukit tempat Nabi seorang berkhalabat tu, melalui batu yang tajam dan sempit untuk lalui dia. Jadi itulah pengalaman-pengalaman yang kita boleh mengambil ibrah, ambil semangat bagaimana kesukaran itu telah dilalui Nabi dan kita kena melaluinya sesuatu kesukaran dalam kehidupan ini dengan penuh bermotivasi, dengan penuh rasional, insya-Allah. Jadi Nabi tunjukkan kepada kita pelbagai cabaran dah. Jika kita rasa kita terlalu sukar dalam kehidupan, Nabi terlebih sukar mengharungi mehnah dan tribulasi dalam perjuangan menegakkan Islam. Alhamdulillah, moga-moga sedikit perkongsian boleh dijadikan panduan kepada diri dan juga sahabat-sahabat sekalian. Wallahu a'lam. Diserahkan mikrofon kepada isteri tersayang, Ustazah Asma Harun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Macam dak makan je ni. Kesehen sangat dah. Takbir. Okey, paling kuat dengan tangan sekali dah gitu. Okey, takbir. Allahu akbar. Walillahil hamd. Subhanallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ke atas ahli keluarga baginda dan juga para sahabat sekaliannya. Alhamdulillah, muslimin muslimat, kami sampai lebih kurang hampir waktu zuhur tadi. Bertolak malam tadi daripada Malaysia jam 2 pagi. Kemudian saya jumpa jemaah di kalangan jemaah kami Hijrah Travel. Ada yang perjalanannya lebih 30 jam untuk sampai di sini. Ada jemaah kami yang datang daripada US. Daripada US, penerbangan 13 jam. Transit di Dubai. 11 jam dia seorang diri di Dubai. 11 jam. Kemudian naik daripada Dubai ke sini lebih kurang dalam 4 jam kan. Kemudian naik pula bas untuk sampai ke Madinah. Maksudnya lebihlah daripada 30 jam. Dan semua ada kisah masing-masing dalam perjalanan untuk sampai ke sini. Ada yang datang dengan permulaan pelbagai ujian. Saya cerita secara umum sajalah. Walaupun saya baru jumpa beberapa orang, tapi luar biasa sekali ujian dia nak datang umrah. Kali pertama dah cukup belanja apa semua, bulan 12 tahun lepas dah siap-siap nak datang. Terhalang kerana ada satu aksiden berlaku. Tak ada ibunya, tak dapat datang. Sebenarnya dah siap, dah belanja semua dah cukup, dah booking lah. Macam tu lah ibaratnya. Lepas tu ditangguh, sehinggalah dekat nak sampai, kehilangan duit dalam 30,000 lebih. Kena scammer. Tetapi cerita bila saya dengar, saya kata macam kena pukau. Macam mana boleh transfer dalam tempoh berapa ni. Maksudnya ujian tu nak datang tu. Allahu Akbar, niat nak datang. Dia kata itulah duit belanja nak datang umrah sebenarnya. Untuk kali pertama.
Patutnya 30,000 tu cukup dah belanja. Kalau datang dengan suami, mungkin boleh bawa anak, boleh bawa keluarga juga. Tapi akhirnya dia datang seorang, nekat juga untuk datang menunaikan umrah. Ada yang pula saya dengar kisahnya, dia datang, dia suri rumah. Tetapi semua ditaja oleh kawan-kawan. Ada yang bayar tiket, ada yang bayar untuk penginapan, ada untuk belanja. Belanja pun orang kumpul untuk dia. Maksudnya dia tak guna duit dia. Lepas tu semua berebut kos dia, pakaian dia, itu ini, belanja. Subhanallah, percuma betul-betul. Ada setengah orang percuma dari segi, mungkin dari segi package lah. Ini tak. Sampai duit belanja pun orang kumpul-kumpul. Dan orang kirimkan beribu-ribu lagi untuk infak. Bukan daripada poket sendiri. Subhanallah, bila saya tanya, sebab saya belum tanya orangnya, saya dengar daripada kawan dia. Saya kata, tanya tak apa amalan dia. Kalau di Malaysia, dia memang pastikan dalam duit, pastikan sentiasa ada duit kecil. Sebab dalam fikiran dia, jumpa orang susah mesti infak. Kadang-kadang terhalang kita nak menderma, bersedekah, kerana tak ada duit kecil, betul tak? Kita nak bagi orang susah ni, jumpa kat Traffic Light ni, jumpa dekat sesi minyak. Tapi buka-buka duit 50. Tercabar nak bagi 50. Kan 2 minggu tinggal ingat 50. Kenapalah bagi 50. Subhanallah. Jadi, orang yang hatinya suka bersedekah menderma, dia sentiasa pastikan ada duit kecil supaya tidak ada halangan untuk dia berinfak atau sedekah. Akhirnya Allah tanggung walaupun dia tak bekerja di sisi rumah. Lepas tu dia bawa beg dengan berisi macam-macam makanan. Beg tu penuh makanan je. Niat untuk sedekah lagi di sini. Masya Allah. Pelbagai kisah. Alhamdulillah, muslimin muslimat mati Allah sekalian. Ada yang nak balik besok dah ni. Masya Allah. Dah selesai dah umrah. Dah selesai semuanya. Jadi sebab ada yang belum nak tunaikan umrah. Dan ada yang dah selesai. Saya nak buat perkongsian tentang apakah ciri-ciri seseorang itu apabila dia mendapat umrah yang mabrurah. Apakah ciri-cirinya? Jadi yang dah buat umrah, jadikan muhasabah. Yang baru nak buat umrah, jadikan panduan. Macam mana kita nak jaga supaya kita dapat umrah yang mabrurah. Sebelum itu, mohon maaf, saya lupa nak alukan. Terima kasih yang dihormati Encik suami yang dimuliakan, iaitu Encik Tengku Fazli, ataupun panggil Ustaz pun boleh. Tapi sebenarnya beliau, Encik suami ni bidangnya engineering, chemical engineering. Tapi orang panggil dia Ustaz sebab macam mana isteri dia ustazah kan, jadi berjangkit. Gitu. Subhanallah, terima kasih yang dihormati Haji Boy Adin Travel. Mana? Haji Ol. Haji? Ol. Old. Boy tu macam kecil kan. Suami saya kata kena tukar dah Haji Old. Dah tua dah kan, boy lagi, boy lagi. Mana jemaah Haji Boy? Kat tangan. Masya Allah, ngantuk dah semua kan. Bawa bersabarlah semua. Pukul 2 pagi kat Malaysia kan. Okey, kemudian yang dihormati iaitu jemaah Ismazu Travel Haji Majidi kat tangan. Jemaah Haji Majidi, Kelantan saja ni Dan subhanallah, yang saya hormati, saya kasih, saya hargai jemaah Hijrah Travel kat tangan. Pemandu belakang duduk sama-sama. Masya Allah, dia duduk depan. Masya Allah. Terima kasih. Saya pun baru berjumpa jemaah ni. Hari ni lah baru jumpa. Serentaklah kita jumpa di sini. Masya Allah. Dan terima kasih kepada Ustaz Nawawi dengan tazkirah tadi. Ustaz Nawawi. Mana Ustaz? Masya Allah. Dan Mutawif. Ada berapa orang lagi Ustaz? Masya Allah. Para asatizah, guru-guru yang hadir sama dalam jemaah ni. Ramai lagi orang yang lebih berilmu. Jadi saya berkongsi ni tak banyaklah, sekejap. Sebab masing-masing tu dah berada di alam lain dah tu. Bukan alam nyata sangat dah tu. Mula-mula nampak saya seorang, nanti nampak Ustazah apa banyak sangat tu. Lepas tu langsung dah tak nampak saya lepas tu. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Saya nak mulakan dengan, marilah sama-sama kita bermuhasabah. Kenapa bila kita umrah ataupun haji ada ihram? Ada perkara yang diharamkan kita buat bila kita dah mula berniat untuk menunaikan ihram, untuk menunaikan umrah ataupun haji.
Ihram ni maksudnya adalah apabila kita berniat untuk melakukan ibadat umrah atau haji, maka bermulalah ihram. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang halal sebelum itu. Kalau lelaki diharam pakai pakaian yang berjahit. Perempuan lelaki tak boleh berwangi, tak boleh sikat rambut, kusuk masai dah kita. Kemudian tidak boleh memakai sepatu kalau lelaki. Bolehlah pakai slipper tapi tak boleh yang bertutup, tak boleh pakai kasut. Dan lain-lain larangan. Masya Allah. Kerana antara falsafah yang utama muslimi-muslimat. Kalaulah kita, ini ibarat nak suruh mudah faham. Kalaulah kita dijemput untuk pergi istana, untuk berdepan dengan raja, kita akan pilih pakaian yang sebaik-baiknya. Betul atau tidak? Kalau nak jumpa raja di istana, kita dipanggil untuk terima anugerah lah. Kemungkinan besar kita akan beli baju yang baru. Betul? Kasut yang baru. Gosok betul-betul cantik-cantik. Pakai minyak wangi. Tak berhenti-henti masuk tandas nak tengok elok ke tak, elok ke tak. Berlatih cara jalan lagi. Cara nak tunduk macam mana. Cara nak ni. Kamai lagi beria-ria. Begitulah kita bila nak jumpa raja dunia. Tetapi bila kita datang di sini, kita sedang bertemu dan menghadap raja segala raja. Malik Yaumiddin. Al-Malik, raja. Dan raja di hari kiamat dan raja sekalian raja di dunia ini. Namun terbalik. Apabila kita nak bertemu dan menjadi tetamu Allah untuk menunaikan umrah dan haji, kita diharamkan untuk semuanya. Memakai pakaian yang indah, diharamkan berwangi, perempuan pun tak boleh nak make-up, apa berlebihan. Dilarang itu, dilarang ini. Kerana falsafahnya adalah yang dipandang oleh Allah ketika kita menunaikan haji dan umrah adalah hati kita. Yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala apakah niat kita. Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum wala amwalikum walakinna Allah yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang rupa paras kamu, tubuh badan kamu, harta benda kamu. Tetapi yang Allah pandang adalah hati dan amalan kamu. Masya Allah. Bayangkanlah kalau tidak ada larangan tersebut. Masing-masing dengan beg yang mahal, yang berjenama, baju, minyak wangi yang mahal-mahal, tak tahulah. Sebab susah sangat untuk kita menanggalkan apa yang kita cinta, apa yang kita suka daripada dunia ini. Apa yang kita usahakan. Tetapi bila Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan semuanya itu, Allah nak suruh kita faham yang kita bawa dalam umrah ini, dalam ibadah ini adalah hati kita. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kita tidak tahu siapa di kalangan kita yang Allah pandang, yang Allah terima umrahnya. Kita tahu umrah ini jihad. Di kalangan ada sahabat Nabi di kalangan wanita bertanya Rasulullah. Ini hadis yang sahih. Ya Rasulullah, adakah wanita wajib berjihad? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, kamu wajib berjihad. Tetap wajib berjihad. Tetapi kamu bukan berjihad mengangkat pedang fisabilillah. Tapi jihad kamu adalah umrah dan haji. Sebab itu para wanita yang hadir, yang datang menunaikan umrah, ada seorang diri. Saya jumpa tadi berapa orang? Warga emas 60 tahun, 70 tahun, ada 80 datang seorang-seorang. Saya kata, ya Allah. Masya Allah, dia nekat tu. Tak boleh tunggu dah anak nak bawa. Anak pun ada komitmen, dia datang juga. Sebenarnya sedang berjihad. Kalaulah syahid, kalaulah meninggal syahid. Masya Allah. Alhamdulillah, tahniah. Bukan senang, bukan kecil, bukan ringan. Ini adalah satu perjuangan yang hebat. Datang berjihad. Adakah lelaki tak boleh pahala jihad? Lelaki pun sama. Sebab pada saat sekarang tidak ada peluang untuk berjihad fisabilillah itu. Maka berjihad dengan umrah dan haji inilah jihad yang ada pada kita, khususnya umat Islam di Malaysia dan umat Islam yang berada di negara yang aman. Muslimin muslimat, kita tahu hukum umrah adalah wajib sebagaimana hukum haji adalah wajib. Itu adalah mazhab Syafi'i kita. Jadi alhamdulillah, tahniah.
Kalau dulu kita dengar ada orang sebut, kenapa tak pergi umrah? Dia kata kumpul duit untuk haji. Kumpul duit untuk haji. Sebab haji tu wajib. Sebab itu tak pergi umrah dulu. Kalau pergi umrah dulu, dah habis belanja, lambat pula nak kumpul untuk haji. Tapi bila kita dah faham bahawa hukum umrah adalah wajib, maka mana cukup dulu belanja untuk umrah, dan umrah lebih mudah nak datang, tak perlu tunggu giliran, maka tunaikan dulu ibadah umrah. Ada rezeki Allah, terima untuk kita menjadi tetamunya untuk haji insya-Allah. Ada kisah benar yang ditulis dalam kitab ni. Dalam buku yang ditulis oleh Kiai Haji Ahmad Jamhuri Jaharis Nuruddin. Ini ulama Indonesia yang pernah duduk di Makkah, di Tanah Suci lebih daripada 30 tahun. Dia mulakan dengan kisah ada seorang lelaki ni, dia nak pergi umrah, nak pergi haji. Tetapi dia kata, insya-Allah nanti cukup belanja, nanti cukup rezeki, dia nak pergilah. Tapi dalam tempoh tersebut, dia kumpulkan dulu harta dia, beli rumah dulu. Lepas tu, beli kereta pula. Lepas tu, ada seorang lagi pula kata, belum ada kereta, belum ada rumah, cari duit, cari rezeki, pergi haji dan umrah dulu. Perbezaan dua orang ni, dicerita, ini orang kampung dia kata. Perbezaannya, yang utamakan haji dan umrah ini, balik daripada ibadah haji, ibadah umrah, rezeki luas, berganda-ganda, anak soleh-solehah, kehidupan baik, semuanya lah baik, sempurna. Kemudian manakala yang seorang lagi yang menangguhkan haji dan umrah ini, kehidupan serba-serbi tak cukup, tak habis-habis dan tak dapat, walaupun umur dia dah 50-60, masih lagi tak dapat menunaikan haji dan umrah. Dan pelbagai masalah dalam kehidupannya. Kerana di sana ada hadis Nabi, mafhum yang menggambarkan orang yang membelanjakan hartanya untuk menunaikan haji dan umrah, Allah akan berikan kecukupan. Allah akan menggandakan rezekinya. Allah akan memelihara kehidupan dirinya dan keluarganya. Sebab itulah muslimin muslimat, hari ini kita kena didik masyarakat kita. Tak apa, tak ada rumah lagi, tak beli rumah lagi, tak beli kereta lagi, cukupkan dulu belanja untuk haji. Bila Allah tengok hamba-Nya berusaha untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima ini, maka Allah akan sempurnakan yang lain-lainnya. Mungkin itulah persoalan bagi masyarakat kita, bagi umat Islam di Malaysia. Kenapa banyak masalah, banyak ujian tak berhenti-henti? Kenapa usahakan itu tak menjadi dan sebagainya? Rupanya meletakkan rukun Islam yang kelima itu di hujung sekali. Selepas disempurnakan, selepas dipenuhi kehendak, barulah kewajipan, baru mula nak kumpul untuk kewajipan. Awal-awal kumpul untuk kehendak dulu. Tetapi kewajipan itu bila ada rezeki, bila ada lebih, bila dah pencen, bila sekian-sekian, maka kita kena ubah. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, sekurang-kurangnya ada 6 ciri-ciri untuk kita tengok ciri-ciri umrah yang mabrurah, yang Allah terima. Masya Allah. Ciri yang pertama iaitu dari sudut rohani. Dari sudut rohani, sejauh mana selepas kita selesai ibadah umrah, adakah ibadah kita semakin khusyuk? Solat kita makin khusyuk atau tidak? Zikir kita semakin manis atau tidak? Masih dapat tak istiqamah dengan Al-Quran? Itulah dari sudut rohaninya. Oi, berat kalau kita nak lihat macam tu. Sebab mabrur atau tidak bukan selepas selesai, alhamdulillah selesai umrah. Itu dari segi rukun-rukun saja. Tapi bagaimana selepas itu? Itu yang lebih utama. Tapi tak ada gelas, dia kurang sopan dah sikit minum ni. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baru baik, demam sebenarnya. Lepas tu suara macam, mungkin ada yang terkejut. Rupanya daripada pakasarnya suara ustazah ni. Sebenarnya suara serak. Kalau yang sebenar sedap lagi lah. Tapi elok juga serak macam ni kan. Masya Allah. Saya tahu ramai yang ngantuk, terutamanya saya. Sebab sampai tadi jet lag tu masih lagi, baru nak start jet lag lah.
Ni buka pukul 3 Malaysia kan. Ada yang tengok ke tu? Dalam berapa orang? 100 lebih. Lebih kurang. Campur 2? 300. Ada lagi 300 orang tak tidur kat Malaysia. Masya Allah. Subhanallah, sama ada dia buka, lepas tu dia tidur. Dia kesian kat ustazah, tak ada orang tengok kan. Dia dah tidur tu. Dia bangun-bangun, tengok ustazah tak habis lagi. Masya Allah. Okey, kita nak habis dah ni. Itu ayat nak penyedap. Okey, itu tanda yang pertama dari sudut rohani. Tanda yang kedua dari segi perilaku, dari sudut akhlak. Ada berubah atau tidak akhlak kita? Akhlak semakin baik dengan manusia, semakin baik dengan binatang, semakin baik dengan tumbuhan. Ada orang bila berjalan sekitar Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dia memang ada bawa air botol banyak dalam beg dia. Sebab dia nampak ada pokok kering, dia siram. Ada pokok kering, dia siram. Masya Allah. Kalau Masjidil Haram, susah nak jumpa pokok, betul tak? Tapi di sekeliling Masjid Nabawi ada tak pokok? Ada jumpa pokok juga? Susah juga sebenarnya. Tapi di luar-luar tu, tepi-tepi dalam perjalanan tu, tepi-tepi hotel, sebenarnya banyak pokok yang kering. Kita selalu nampak ke pekerja siram pokok? Jarang. Subhanallah. Jadi pokok-pokok itu adalah pokok-pokok ahli Madinah. Kalau saya fikir macam tu. Ahli Makkah, yang mereka ini tumbuh di tanah yang barakah. Jadi kita bagi siram tu, agak-agak dia berterima kasih tak pada kita? Terima kasih, dia dah harga sangat. Agak-agak dia mendoakan tak kita? Dia mendoakan. Pokok ada dosa tak? Tak ada dosa. Sama dengan kucing-kucing tadi, ujian bagi kita. Kita nak makan, dia pun serabut dengan kita kan? Lalu kita buat baik. Kita beri dia makan. Masya Allah. Ada orang beri dah lebih baru bagi. Alhamdulillah, okeylah. Daripada tak beri langsung. Ada orang tu, sahabat-sahabat kami, dia suap, kucing pun dia suap. Dia suap dia sekali, kucing pun dia suap. Masya Allah. Jadi, ini akhlak. Akhlak dengan Allah, akhlak dengan manusia, dengan rakan sebilik, akhlak dengan orang sekeliling, akhlak dengan binatang, akhlak dengan tumbuhan. Semua itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW bersabda, kamu memberi makan kepada setiap yang ada daging, iaitu ada hati, maksudnya bernyawa, semua itu sedekah. Beri makan ke kucing tadi tu, semua pahala tu sedekah. Beri minum kepada pokok ada nyawa, itu pun dikira sedekah. Allahu Akbar. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, semakin baik lisannya. Perkataan semakin baik. Menjaga dan berhati-hati nak mengeluarkan perkataan. Tidak mengguriskan hati. Perkataan semakin manis. Pandai memuji orang sampai orang gembira dan bahagia. Pandai menghargai orang. Orang perempuan suka tak pujian? Suka. Puji je orang sebelah tu. Dan lagi yang ngantuk tu, puji. Comel lah bila ngantuk. Cakap gini. Penat orang sebelah tu, urut sikit. Urut orang sebelah. Urut. Masya Allah. Subhanallah. Tengok orang sebelah. Nak musik pun tak larat dah ustazah. Masya Allah. Saya faham, tak apa. Yang ngantuk sangat tidur tak apa. Tidur dalam majlis ilmu pahala insya-Allah. Subhanallah. Itu tanda-tanda jiwa yang tenang kan. Walaupun kuat macam ni pun, dia boleh tidur. Itu jiwa yang betul-betul tenang. Bukan kata yang tak tidur ni tak tenang ya. Masing-masing sudah dah lah aku tak tidur. Kena buat-buat tidur. InsyaAllah. Okey, ciri yang keempat. Semakin pemurah dia. Dia semakin pemurah. Subhanallah. Kerana telah melalui proses apa? Mengorbankan harta untuk datang. 7,000, 6,000, 8,000, 10,000, 11,000 kita boleh keluar. Dan Allah beri kita rasa nikmat. Bila kita keluarkan tu Allah bagi nikmat. Sepatutnya semakin kurang kita cinta kepada duit selepas kita dah dilatih mengorbankan harta untuk datang buat ibadah ni. Selama ni kalau kita ibadah solat tak ada keluar duit. Ibadah puasa, waktu bukalah sikit. Itu pun kita sukalah makan. Ibadah yang lain-lain kecuali sedekah, memang keluar duit. Tapi ibadah haji dan umrah keluar jumlah duit yang besar. Kalau 7,000 tu, kalau beli gelang Habib jual tu, dapat yang lawa tu. Kita tak pernah beli gelang Habib tu kan. Ni bukan nak kempen Habib lah. Maksudnya,
Nak bagi tahu suami, tak ada gelang Habib ni. InsyaAllah. Tahu lah kau tak faham lagi. Maksudnya, kalau dapatkan orang kan, kalau Habib ni memang design baru, apa semua, dia berat sama je. Tapi design tu yang buatkan dia jadi mahal. Yang saya tahulah. Saya pernah lah masuk tu keluar balik. Sebab memang mahal sungguh. Tapi cik pernah dah beli cincin satu. Masya Allah. Tapi saya rasa saya yang bayar masa tu. Ya, saya bayar. Okey. Jadi tak apalah kita bayar kita. Maksudnya, dengan pakej 7,000 yang kita keluarkan tu, kalau ganti gelang dan cincin dan rantai, subhanallah, kita dapat yang comel, dapat yang sama semua. Tetapi kita sanggup lepaskan itu dan gantikan untuk bersusah payah dan berpenat-penat datang ke sini untuk ziarah Nabi dan untuk menunaikan ibadah umrah. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi itu sangat besar sebenarnya nilai. Walaupun kita rasa macam biasa. Kita rasa macam semua orang pun pergi umrah, kata pergi umrah malulah dan sebagainya. Tidak. Itu ada satu pengamanan yang besar yang Allah menilainya dan Allah mencatatnya. Jadi jangan sia-siakannya. Dan ciri yang terakhir, bila sebut terakhir tu sedap sikit dengar. Ciri yang terakhir adalah, tadi kita sebut dari segi rohani, tapi saya nak sebut dari sudut ibadah. Ramai di sini bila datang menunaikan umrah, boleh solat berjemaah di masjid. Khususnya bagi orang lelaki. Tapi bila balik ke Malaysia, susah sangat nak istiqamah berjemaah di masjid dan di surau. Dalam beberapa hari ni saya tengok ada viral ustaz apa tu, Ustaz Terengganu ke Ustaz Kelantan tu. Dia sebut macam ni. Nama ustaz tu apa ya? Ustaz Mokhtar. Ustaz Mokhtar Seni ya? Bukan. Sorry. Itu ustaz lain. Ustaz Mokhtar ya. Hari tu saya ambil tauliah Terengganu sama dengan dia. Lepas tu rupanya memang ustaz tu terkenal lah di Kelantan. Dia sebut orang yang pergi umrah ramai yang munafik. Ramailah orang nak marah. Ramailah orang tak puas hati bila dia sebut macam tu. Ramai yang munafik. Bila di Mekah, di Madinah, boleh solat berjemaah. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Bila balik ke Malaysia, susah nak pergi ke masjid dengan surau. Mula-mula muncul. Lama-lama tak muncul langsung dah. Jadi, ramai yang tak boleh terima bila disebut munafik. Tetapi bila dengar penjelasan dia, kita akan faham apa yang dimaksudkan. Itu yang saya mulakan tadi dengan hati, dengan niat. Apa tujuan kita datang sebenarnya? Kenapa Allah latih mengharamkan, Allah suruh kita gugurkan apa yang kita bawa, dunia yang kita ada pada kita, nama, pangkat, harta, semuanya. Sebab Allah nak suruh kita bawa hati. Hati yang menghadap Allah ketika menunaikan umrah. Hati ni, hati yang sama kita balik ke Malaysia. Kalau betul lah umrah kita diterima, hati kita itu mampu mengubah kita berkekalan istiqamah bila balik di Malaysia nanti. Tapi bab untuk ke masjid dan surau ni, sebenarnya bukan hanya lelaki. Wanita juga. Kita boleh ke masjid dan ke surau. Kita duduk di sini, ada halangan tak? Ada fitnah tak bila kita nak pergi ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram? Ada fitnah ke tidak? Tak ada. Kita tutup aurat molek. Lepas tu bila pergi ke masjid, ada kegangguan di tengah jalan. Orang lelaki sekat ke, mengorat ke, halang ke? Tidak ada ujian. Saya nak tanya bila kita balik di rumah kita, kampung kita, taman kita. Bila kita nak pergi surau taman, ada halangan tak? Ada fitnah tak? Ada gangguan tak? Tak ada. Nak pergi masjid lagi kalau dia dengan suami. Kalau dah tak ada halangan, kita tak ada komitmen, tak ada anak-anak kecil. Anak pun dah besar, boleh bawa sekali pergi masjid, pergi surau. Pergilah wanita. Bahkan dah dibincang oleh ulama kontemporari, antaranya Dr. Yusuf Al-Qadawi almarhum. Masya Allah, Al-Alamah menyebutkan afdal wanita itu, sekiranya tidak ada fitnah, tidak ada halangan untuk solat di masjid, sekiranya lebih mendatangkan khusyuk, sekiranya di masjid itu dia mendapat ilmu,
Sekiranya masjid itu dia dapat pergaulan yang lebih baik. Masya Allah. Sebab itu kita dapati di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ruang untuk solat wanita sama seperti ruang solat untuk lelaki. Bahkan solat Jumaat juga sama. Kalau di Malaysia, bukan semua masjid sediakan untuk solat Jumaat. Tapi di sini, ruang solat Jumaat untuk muslimat seluasnya. Di zaman Nabi, sehingga Nabi naik atas mimbar. Sebab ada wanita nak pergi masjid, suami tak bagi. Lalu Nabi naik atas mimbar, Nabi pun berkhutbah. Jangan kamu menghalangi isteri-isteri kamu untuk ke masjid, ke rumah Allah. Dan ada lagi larangan-larangan Nabi, teguran-teguran Nabi. Subhanallah. Dan kita kalau baca sirah, bagaimana wanita-wanita di zaman tersebut, zaman Nabi, istiqamah dengan masjid. Isteri Nabi yang sampai ada tali terikat dekat tiang sebab dia berdiri lama. Untuk solat sunat, untuk solat malam, dia berdiri, dia ikat tali supaya dia tak tumbang, dia baca surah yang panjang. Jadi Masya Allah muslimat. Saya sebut begini sebab depan saya ni ramai muslimat. Bila sebut pasal masjid dengan surau, kita rasa kita tak terlibat. Kita rasa, molek Ustazah, cakap macam tu, biar sedar sikit suami saya. Tapi boleh jadi sebab isteri nak pergi surau, suami pun jadi pergi surau. Bang, saya nak pergi surau bang. Kalau awak tak nak pergi, saya nak pergi. Awak izin tak saya pergi? Pergilah awak nak pergi. Pun jalanlah kaki subuh-subuh. Tak apa. Yang penting selamat. Tak ada bahaya apa semua. Surau dekat dengan rumah depan, dalam taman pula tu selamat. Contohlah. Mungkin sebab tu suami terbuka hati untuk pergi surau, untuk pergi masjid. Masya Allah. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Bila sebut munafik ni, maksudnya apa? Apa dia? Kalau hadis Nabi, Nabi sebut ayatul munafik salasah. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Iza hadatsa kadzaba. Bila dia bercakap, dia menipu. Iza tumina khana. Bila diberi amanah, dia khianat. Wa iza wa'ada akhlafa. Baca ulang yang sama. Iza hadatsa kadzaba. Wa iza tumina khana. Wa iza wa'ada akhlafa. Betul lah. Maksudnya adalah bila bercakap menipu, pertama. Yang kedua, bila berjanji, dia menyalahi janji. Yang ketiga, iaitu apabila dia diberi amanah, dia khianat. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Apabila kita dipilih Allah menjadi duyufur rahman, ada amanah untuk kita. Hari itu saya haji 2 tahun berturut-turut. Dan antara ceramah yang disampaikan, yang saya teringat, yang saya terkesan, dia kata, subhanallah, amanah apabila Allah dah beri kelebihan menjadi tetamu Allah, amanah untuk kita balik untuk menjadi orang yang berbeza. Kita dah dipilih oleh Allah. Allah beri kelapangan harta, rezeki, masa dan juga Allah beri kesihatan. Jangan pulang menjadi orang yang sama. Jangan balik, tak ada perubahan. Sama ada dari segi akhlak, dari segi ibadah, dari segi pakaian, dari segi apa? Pergaulan. Kita balik bawa amanah. Mesti berbeza. Orang yang telah dibersihkan, telah disucikan, dah menjadi tetamu Allah, dah bertemu dengan Rasulullah, telah melaksanakan rukun Islam yang hebat ni. Jadi balik sekurang-kurangnya buat kerja dakwah. Setiap daripada kita kena buat kerja dakwah. Biar berbeza sebelum umrah, selepas umrah. Walaupun kita sampaikan dakwah kepada ahli keluarga, pada adik-beradik. Sampaikan dakwah kepada anak-anak, kepada suami, kepada isteri. Sampaikan dakwah kepada rakan sekerja, kepada jiran. Kena sampaikan dakwah. Kita datang dah bertemu dengan Nabi. Dah ziarah Nabi. Kan Nabi kata siapa yang datang menziarahiku. Untuk ziarah Nabi di makam, umpama dia menziarahiku. Sepatutnya semangat kita amar ma'ruf nahi munkar semakin kuat. Setiap hari ada jemaah umrah Malaysia. Sepatutnya kemungkaran di Malaysia tu dah kurang. Setiap hari ada jemaah datang. Bukan setiap bulan, setiap hari ada jemaah non-stop datang. Sepatutnya bila balik dah berubah akhlak, dah semakin baik, semangat juang. Sepatutnya kemungkaran dah semakin kurang, kebaikan dah semakin tersebar. Tapi apa berlaku sekarang? Masing-masing bila umrah, bila haji, untuk diri sendiri saja. Tidak ada impak kepada masyarakat, tak ada impak pada ummah. Jadi bimbang
Umrah kita bukan umrah yang mabrurah. Haji kita bukan haji yang mabrur. Jadi subhanallah, sekadar itu muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Mudah-mudahan dapatlah panduan, dapatlah muhasabah. Fikirlah untuk buat sesuatu. Fikir kita ada tanggungjawab. Bukan selesai di setakat ini saja. InsyaAllah Allah kurniakan kita umrah yang mabrur. Dan Allah berikan rezeki kepada siapa yang belum lagi, khususnya di sini untuk menunaikan haji. Allah kurniakan haji selewat-lewatnya pada tahun hadapan insyaAllah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, sebelum balik, inikah bumi yang berkat? Siapa yang belum haji angkat tangan? Saya nak tengok. Masya Allah, hampir 90%. Ada yang memang dah cukup, tunggu giliran tak dapat-dapat kan? 1 minit ya, 1 minit. Ada seorang suami isteri ni dapat tunai haji, dia cerita. Sepanjang dia buat tawaf, sepanjang dia tawaf, dia memang suami isteri minta haji je. Ya Allah, jemput kami haji. Dia pakat suami isteri. Jadi yang belum buat umrah, janganlah pula menyesal yang dah buat umrah. Sebab boleh lagi minta sungguh-sungguh. Dia kata mereka berdua sepanjang tawaf, 7 kali tawaf, satu je fokus. Ya Allah, jemput kami untuk menunaikan haji pada tahun hadapan. Tu je minta. Dia cerita pada kami, saya pun naik bulu roma saya cerita ni. Dia kata, Ustazah, pada tahun ni, sebab jumpa tu masa haji tahun lepas, nama kami tak naik, kami buat rayuan tak dapat Ustazah. Dan Ustazah, kami terima panggilan telefon daripada tabung haji pada hari penerbangan terakhir. Soalannya, esok nak pergi, hari ni dapat panggilan ataupun esok nak pergi malam dapat. Macam tu lah. Tahu tak kenapa? Sebab ada kematian. Dia kata serba salah nak cakap Alhamdulillah ke? Sebab sepatutnya ada yang nak pergi haji, ada meninggal 2 orang, jadi dia dapat suami isteri. Subhanallah. Dia kata, Ustazah, kami dapat tunai haji ni, kami orang terakhir, penerbangan terakhir, kerana ada kematian. Allah makbulkan permintaan dia untuk menunaikan haji. Jadi subhanallah, saya nak maksudnya nak pesan, jangan lupa. Sebab nanti yang dituntut untuk kita bukan perbanyakkan umrah ya. Yang dituntut boleh nak buat badal semua tu buat. Tetapi yang paling dituntut melebihi daripada umrah adalah perbanyakkan tawaf. Kalau mampu setiap kali solat, pergi tawaf. Selesai solat asar, pergi tawaf. Maghrib padat sikit dan pendek. Isyak pergi tawaf. Setiap kali tawaf, yang paling utama adalah doa dan banyakkan minta ampun dengan Allah. Dan jangan lupa minta supaya Allah pilih kita untuk menunaikan haji insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Siap tepuk, terima kasih. Diserahkan kepada Haji Majdi. Kata-kata luar. Ustaz, sikit. Haji Majdi. Dengan Haji Boy. Haji Boy. Dua-dua haji ni pernah cakap tak? Pernah tak guna mic cakap? Nak kelik dah. Dua-dua haji ni kan tak cakap. Oh, nyanyi. Subhanallah. Kami ni untuk makluman bekerjasama. Kalau jemaah haji, jemaah umrah tertanya kenapa Ustazah gabung ni? Kenapa gabung ni? Sebenarnya kami bertiga bekerjasama dalam mengusahakan ibadat umrah. Dan untuk seterusnya kami akan bekerjasama juga. InsyaAllah kami juga akan bekerjasama untuk haji. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam ini, khususnya Allah terima kita untuk ibadah haji pada tahun depan berjemaah bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Jangan letak halangan duit. Siapa yang letak, memang tak ada harapan Ustazah haji mahal Ustazah kalau swasta. Jangan letak langsung halangan tu. Sebab hadir di sini bukan kerana duit. Walaupun kita bayar guna duit kita, bukan. Sebab ramai orang berduit memang tak boleh datang. Jadi siapa yang ada halangan tu,
Na'udzubillah, kita bimbang, kita tak yakin dengan Allah. Sebab saya dah jumpa ramai orang ditaja haji sampai 100,000. Semua ditaja, ibu tunggal apa percuma. Jadi tak ada apa yang mustahil. Yang penting yakin bila berdoa haji, yakin Allah akan jemput kita tahun depan. Yakin. Masya Allah. Sila Haji. Haji Majidi. 1 minit, 2 minit Haji Majidi. Masya Allah. Kemudian Haji Boy. Kalau tak bagi ucapan, tak ada kerjasama. Oh gitu. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama kali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustazah Asfarul dan Ustaz Tengku Fazli, yang mana dia memberi ruang dan peluang pada jemaah dari kami, Adi Travel and Tours and Berhad, ITTH dan juga Ismazul Travel and Tours. Tak pernah saya pakai mic sampai 3. Selalu pakai 1 je kat office. Hari ini saya pakai 3 mic. Alhamdulillah. Ucapan amat-amat berterima kasih. Kalau kita nak pergi ke Seremban, bila masa kita nak pergi nak tengok Ustazah berceramah, tapi hari ini Ustazah bagi ruang dan peluang. Dan saya sendiri yang menguruskan penerbangan Ustazah. Bila sampai pagi tadi dengan Ustaz, memang amat-amat letih. Saya sendiri pun sampai malam tadi. Ustaz Mazdi sampai berapa? Lebih kurang juga. Tapi Ustaz Mazdi tu pergi Mekah dengan kawan-kawan dia, bertawaf sambil tidur. Allahu Akbar. Tapi macam Ustazah kata tadilah, kami sebenarnya perantaraan Ustazah, yang mana kami kalau boleh nak mengusahakan semua jemaah dapat datang buat umrah dan buat haji. Saya sebenarnya terima kasih jugalah pada Ustazah yang mana dia beri peluang dan percaya pada saya dan Ustaz Majdi untuk bekerjasama dengan Ijrah AF Travel. Ustaz, jadi itu saja ucapan saya malam ni. Saya pun tengok semua mengantuk dah kan? Kenyang dah Ustazah. Kan? InsyaAllah kita buat sekali lagi. InsyaAllah ada peluang dan ruang. Lepas ni kita datang musim sejuk, kena pakai sweater. Ni musim panas dia berbeluh lah. Ustaz Mazli cakap sikit. Payah. Dia kena wajib. Tak apa. Payah sikit. Jangan tengok. Saya tak boleh. Janganlah tu dia mau minta tu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Nak kecek ke apa Ustazah? Semua Haji Boy ayat belakang dah ni. Tak boleh. Saya sebenarnya ni tak biasa kecek depan ramah. Saya biasa ceramah. Ceramah. Khutbah. Mana Jumaat Ismazul ramai ni tak? Berapa belakang sihat ke? Lagu mana? Mutawih Ismazul okey ke? Molek? Molek. Terbaik? Nak mari pula InsyaAllah. Kita mari sekali dengan Ustazah Asma pula. Kita akan buat progres sekali pula insyaAllah. Ambo rasa setakat tu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mudah ya. Subhanallah. Ustaz Haji Majdi ni duduk Mesir lama, 13 tahun dah. 13 tahun. Saya kalau kecek Melayu tak boleh, kecek Arab boleh. Tu lah ya. Kata kalau kecek Arab boleh lama lagi, kecek Melayu tak apa boleh. Ya Allah lah tu Ustaz makin bodoh. Masya Allah. Dia ada kelebihan lah. Bila berusaha dengan orang Arab ni, dia tahu bahasa Ami, Arab apa semua. Di situlah ada kemudahannya. Masya Allah. Jadi kami pun sebenarnya kami bertiga ni, bertiga tu termasuk Haji Boy, Haji Majdi, nak ucap terima kasih kepada para jemaah semua kerana beri kepercayaan kami menguruskan anda. Niat kami ni jadi perantaraan. Sebenarnya rencah ujian cabaran menunaikan menguruskan jemaah ibadah umrah dan haji ni, ujiannya sangat banyak.
Orang kata untung banyak, sebenarnya setakat ni kami tak pernah untung lagi. Rugi, berturut-turut rugi. Sungguh subhanallah. Setiap bawa jemaah rugi, bukan sikit-sikit. Sampai berkumpul ratus ribu dah rugi. Tapi kenapa tetap terus? Kenapa tetap terus tuan-puan sekalian? Kami pun tertanya kenapa kita terbank juga buat lagi. Kerana bila kita dah uruskan Duyufur Rahman, tetamu Allah ni, dia ada satu nikmat yang tak boleh digambarkan. Penat, letih, kadang ada stres, kadang kena marah, kena macam-macam, tak kira Ustaz Azmat kena marah di jemaah biasa. Serik-serik, menangis-nangis, kata tak nak buat dah. Tetapi kita akan rasa macam orang kata ketagih gitu haji ya. Macam gitu. Subhanallah. Kita buat ibadah lain, kita menyantuni dan membantu orang menguruskan tu. Kemudian kedua, itulah peluang kita juga untuk selalu datang, untuk recharge, untuk betulkan diri bila kita dapat rezeki untuk datang ke Tanah Suci. Boleh jadi ini juga doa dulu. Kali pertama kita datang, kita nak Allah jemput selalu kita datang. Akhirnya inilah caranya. Sebab itu bila saya datang, kami ni adalah ahli khidmat. Kami ni berkhidmat untuk tetamu Allah. Sebab itu tak kira dah siapa nama, kedudukan kita di Malaysia, kita tolak tepi, kita nak berkhidmat kepada tetamu Allah. Jadi Alhamdulillah, kata nak tutup dah kan? Memang dah selesai sungguh dah. Terima kasih pada semua sekali lagi. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ambil gambar beramai-ramai. Jangan bergerak. Duduk je di tempat masing-masing. Sebab kalau bangun nanti tak nampak. Jadinya ya duduk situ. Ambil gambar tinggi jadi masuk belakang. Cuma boleh tak yang belakang tu duduk rapat sikit. Kita duduk rapat. Lepas tu barulah kita berasingan. Boleh tutup dah.